masalah. Kenapa sifat munafik dia mari daripada sini? Orang munafik ni tuan-tuan, kalau kita tengok luarnya, dia mengaku Islam, dia mengaku aku perjuangkan Islam, dia mengaku kami ni tentera Muhammad. Tapi dalam dia ni, bila masa Muhammad nak mampu ini, dalam mana ni duk dendam dengan Muhammad ni. Kan kalau kita buka dalam kitab tafsir Quran, orang-orang munafik ni mereka adalah pasukan yang dihantar oleh orang-orang Quraisy menyamar sebagai orang Islam di Madinah. Mereka ni adalah perisik musuh-musuh Allah. Sebab tu kalau kita tengok banyak hal-hal yang Nabi berdepan, bukan sekadar satu penjuru sahaja di Madinah tuan-tuan. Nabi berdepan dengan munafik, Nabi berdepan dengan orang-orang Yahudi, dan Nabi berdepan juga dengan orang-orang Islam yang kurang faham, yang jahil ni tuan-tuan. Nabi berdepan dengan ini tuan-tuan. Maka Nabi SAW dipandu berdasarkan kepada paksi Al-Quran dan juga Sunnah. Nabi pegang sungguh-sungguh segala wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Muhammad. Nabi pegang sungguh-sungguh. Pasal apa? Nak tanamkan atau nak buang sifat dalaman ragu-ragu bagi orang-orang yang percaya Allah itu Tuhan mereka, Allah itu Tuhan yang disembah. Nak tanam dalam diri supaya ada keserasian dengan Islam. Sebab tu sahabat-sahabat di Mekah bila terima Islam, mereka tak mau berganjak keluar daripada Islam. Sahabat-sahabat bila di Mekah, kaum Muhajirin bila terima Islam, dia tak akan berganjak. Malah darahnya dia sanggup gadai untuk Islam. Biarlah aku mati, biarlah mata terkeluar. Kalau kita tengok dalam sejarah Anas bin Nadhr, dia berjanji, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak mati, biarlah mati badan aku macam mana, demi untuk Islam. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kawal kat belakang ni, amin, amin. Kalau aku mati, kalau aku dalam keadaan syahid, tuan-tuan. Dia berdoa kepada Allah banyak kali. Sampai di medan Uhud pun dia masih lagi angkat tangan berdoa, aku nak mati untuk Islam. Rak masuk dalam medan perjuangan Uhud tersebut, dia gugur syahid. Seperti mana yang disebut dalam riwayat, mata dia terkeluar untuk Islam. Orang munafik, untuk mata terkeluar tu minta maaf lah Ustaz, saya undur ke belakang sekejap, gitu je kan. Sekarang sakit, mata sebelah tak ada, jadi lanun terbus pula kan. Sebab itu tuan-tuan, makna munafik tu kita kena faham. Tak ada keserasian dengan Islam ini, dan tidak ada ataupun tidak ada dalaman ini untuk Islam. Dalaman ni banyaknya lebih dunia, Islam tu tak ada langsung. Punca jadi Islam luntur dan lusuh ni sebab sifat ni lah. Kita tuan-tuan, bila kita tegur ataupun bila kita ditegur atau kita terasa bahawa aku ni ada sifat yang macam tu, Nabi kata siapa yang terasa ada sifat macam tu, mungkin salah satu sifat munafik lekat pada diri dia. Dia bukan munafik, Nabi tak level dia munafik. Cuma dia segera berpatah balik, berbalik kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Itu peluang dia masih ada. Kalau rasa salah, jangan pertahankan salah. Kami berjuang sekarang ni betul, kami cakap ni betul. Jangan pertahankan kalau benda yang salah. Sebab kalau kamu pertahankan benda yang salah, bila dah tegur orang, ditegur oleh orang, itu benda salah lah. Lagi-lagi yang menegur itu orang yang alim minal ulama, orang yang alim, orang yang ulama, yang memahami tentang selok-belok Quran hadis ni. Kalau dia menegur kita, jangan cakap banyak. Ambil contoh Nabi Allah Musa alaihi salam dan juga Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dua-dua ni hebat belaka, tapi boleh terima nasihat. Boleh terima nasihat, tak makan hati. Kenapa? Itu satu pengajaran ada dalam Islam. Islam ni bila hati terbuka, kita boleh terima apa saja. Terima, bukan ikut. Terima, faham. Oh, kalau begini betul, kalau begini salah. Sebab tu Imam Ghazali membahagikan sifat ni, ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Makna sifat mahmudah ni sifat perkara-perkara yang baik, positif, yang baik, itu mahmudah. So bila kita terima sesuatu dengan hati yang terbuka, kita menilai, maka kita pilih mana, mazmumah ke mahmudah ini. Kalau orang tolak hudud, apa kita nak kata mazmumah ke mahmudah? Kita boleh kata mahmudah. Nampak sangat kita dah cetek dulu. Kalau orang tak boleh terima pelaksanaan hudud, kita boleh kata macam tu, ni mahmudah, ni mahmudah. Tak, apa makna mahmudah tu? Mahmudah ni perkara yang mendatangkan pahala. Kalau menolak hudud ni, itu bukan mendatangkan pahala, itu mendatangkan bala. Sebab tu munafik ni ciri-ciri Nabi sebut banyak. Antara ciri-ciri munafik yang pertamanya, ayatul munafik salasa, idza haddatha kadzab. Mula-mula sekali kalau bercakap rapi lah. Dalam ni bohong je, kan? Dalam ni tujuan aku bercakap berapi-berapi itu supaya aku dapat sokongan, dapat ramai orang mari duduk dengan aku sekali.
Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia berbohong dengan janji dia. Ini sifat munafik. Kadang-kadang kita ni keluar, ataupun kadang-kadang kita ni tak serius, kita kata aku ni pernah berjanji dengan orang tapi aku pernah mungkin janji, aku ni munafik ke? Bukan. Nabi kata maka terlekatlah salah satu ciri-ciri munafik. Kita belum munafik. So kalau dapat satu yang macam ni, sifat munafik ada pada kita, apa yang perlu kita buat? Buka hati. Jangan tenam, jangan kita benamkan hati kita. Aku tak mau dengar langsung apa yang orang nak cakap. Kalau kita hati kerah ni tuan-tuan, bahaya. Sebab apa? Takut bila tua esok kerah, nak mati mengucap pun tak boleh. Beban penuh. Orang kata, pernah jadi tuan-tuan di Kedah, satu orang tua ni, dia ni jenis orang kata banyak kali dia tegur, dia kerah kepala. Bila dia tegur, kau siapa nak tegur aku? Katanya kan, aku makan garam dulu daripada kamu. Kopi, kamu tahu kopi? Kopi yang paling sedap, kopi yang ada garam buluh. Oh, macam tu pula dia kata. So dia kata aku lebih makan garam. Ini jadi tuan-tuan di Kedah tuan-tuan, sewaktu dia dalam keadaan nazak, lidahnya tak mampu menyebut la ilaha illallah. Hati tu bila keras sangat, dia impak kepada lidah sebelum mati. Buka hati bila orang tegur sami'na wa ata'na, tak ada masalah. Semua orang boleh terima teguran. Hatta saya pun boleh terima teguran tuan-tuan. Jangan tegur ustaz, tak payahlah kuat sangat, slow-slow je kan. Kalau slow pula tidur pula, tak boleh, dia kena ada cara. Nak tegur tu kena ada cara kan. Jangan tegur je kan. Maksudnya apa? Kita menegur tu kena pada tempatnya, kena pada caranya. Jangan pasal dendam punya pasal aku tegur. Jangan macam tu. Tegur itu dengan hati yang terbuka. Ustaz, kalau kita macam ni kan sesuai dengan alhamdulillah, sama-sama kita dengar. Kalau ditegur bab-bab yang lain, hal skop yang lebih besar, dengan keluarga, engkau semayang, kau tak bawa anak bini datang semayang Jumaat, orang tegur, janganlah balas balik. Isteri aku tak apalah sebab dia datang bulan, dia tunjukkan. Anak aku tak tahu datang bulan ke tidak, ke pangkah bulan. Jadi kena ingat, bila orang tegur macam tu, oh anak aku anak laki-laki bukan anak perempuan, tak payahlah bela pertahankan anak tu. Anak tak semayang Jumaat, tak apa, sekali balik aku panggil dia solat Jumaat sekali. Kan senang. Ni jenis hati keras, dok tahan anak aku, dia begini anak aku. La haula wala quwata illa billah. Itu sifat, maknanya hati yang bebal, seperti sifat munafik tadi. Dia tak boleh terima teguran. Nabi tegur banyak kali dah. Nabi tegur sifat kamu macam ni sampai dalam ketika mana Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Nabi pergi sembahyang jenazah dia, sahabat tegur, wahai Rasulullah, dia ni kan anti Islam, dia ni kan tolak hudud, dia ni kan tak betul, dia ni kan jahat, dia ni khianat kau kita, dia ni macam ni. Kenapa kau sembahyang? Nabi buat itu ada benda, ada uslub, bukan saja-saja pergi sembahyang. Sebab di belakang Abdullah bin Ubay itu masih ada 1000 orang lagi. Di belakang Abdullah bin Ubay itu ada 1000 lagi. Kalau aku tak pergi lagi 1000 jadi munafik belaka. Kerana orang munafik ni ada peluang lagi untuk bertaubat, berbalik kepada agama Islam. Maka tidak Nabi tegur dengan cara teguran begitu. Alhamdulillah, sahabat tegur Nabi, Nabi pun jawab dengan baik. Ada teguran hati yang terbuka, tak ada kerah hati sangat tuan-tuan. Itu ciri-ciri munafik. Jadi tak boleh terima teguran, dan bila berjanji menipu dengan janji-janjinya. Lagi ciri-ciri munafik, wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah maka dia khianati dengan amanah tersebut. Dia tak boleh sebut amanah ni tuan. Bila diberi tanggungjawab, dia tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Amanah tu bahasa Arab tuan. Jangan salah faham pula. Sikit-sikit salah faham kan. Amanah tu bahasa Arab, bahasa Melayunya tanggungjawab. Apabila diberi satu tanggungjawab, diberi tugas, dia tidak menjalankan tugas, dia mengkhianati tugas tersebut, maka itulah ciri-ciri dan sifat munafik. Orang bagi amanah, bagi tanggungjawab, ni engkau sebagai nazir, engkau sebagai ketua kampung, engkau sebagai ini, tolong jaga, tolong jaga kampung, tolong jaga masjid surau. Itu amanah, itu tanggungjawab. Kalau tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, kamu khianati tanggungjawab kamu, maka kamu ada satu daripada ciri-ciri munafik. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut akhir zaman esok orang ramai, bertambah ramai itu adalah orang yang jahat, orang hak buat jahat.
Hak buat baik ni makin hari makin sikit. Sebab apa makin hari makin sikit? Sebab orang-orang yang baik ini memang daripada dulu sampai sekarang pun sikit juga. Maksudnya apa? Islam bada'a ghariba wa sayaudu kama bada'a. Islam ni bermula dengan sedikit, mula dengan jumlah yang orang kata sikit. Kalau kita tengok Nabi SAW bawa agama Islam di Mekah, berapa pengikut Nabi SAW boleh kira dengan jari. Tak ramai, daripada 3 orang, 4 orang, 5 orang, sikit je, bukan ramai pun. Di Madinah itu pun selepas daripada Mekah Nabi berhijrah ke Madinah, yang tu pun ramai. Ramai itu pun ujung-ujung dia tuan-tuan kembali sikit. Maksud ujung-ujung hari ni lah, ujung-ujung zaman ni. Maksud kembali sikit tu apa? Kembali sikit orang yang nak melakukan kebaikan, lebih banyak orang yang melakukan kejahatan. Yang ni bahaya. Kadang-kadang sifat munafik ni banyak tuan. Sifat munafik ni memang kalau kita tengok balik semua benda jahat belaka. Sembahyang isyak malah, maghrib isyak tak mau solat tawaf, solat sunat awabin, balik-balik malam pun ada kuliah, bengkit dah aku tak mau dengar kuliah katanya kan. Kalau boleh aku balik rumah makan nasi isyak garam baru datang. Sebab aku pegang kepada hadis Nabi, ta'asya qabla al-isya, makan malam sebelum solat isyak. Dia balik solat, makan dulu sebelum solat. Hentam 3 pinggan dulu tuan-tuan. Habis dah kenyang 3 pinggan, mari kita sembahyang, berat perut, bunyi azan Allahu akbar Allah. Tak payah azan, biasa kalau ada kuliah ada qomat selalu. Bunyi qomat Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Qomat dah, kata perut tak larat dah ni, sikit perut semua dah. Langsung isyak tak datang sembahyang. Sebab tu Nabi sebut antara ciri munafik yang lain, mereka amat lemah untuk melaksanakan solat isyak berjamaah dan amat lemah untuk solat subuh berjamaah. Nak bangkit subuh ni tuan-tuan, lagi-lagi kalau tidur dalam aircon. Zaman dulu tak ada aircon. Zaman sekarang tidur ada aircon, lagi selimut tebal kau main lagi kan. Bunyi Allah, jam tu sampai 5 jam hancur. Handphone tu sampai sampai hang handphone tu. Pasal apa? Jam loceng dia lebih. Tak dengar, tak bangkit. Bangkit dah pukul 5.30. Kononnya sejak komah nak pergi sembahyang jemaah 5.30 awal lagi ke tu. Mungkin 5.45 sekarang bangkit nak pergi sembahyang. Lah pukul 6 Allah pukul 6 orang dah bunyi dah wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Wirid dah tak ada Nabi. Itu sifat munafik. Munafik ni dia lemah waktu tu. Waktu isyak, waktu subuh ni nak kena jaga. Sebab tu orang mukmin dan kekuatan Islam itu pada waktu subuh. Waktu subuh ni adalah waktu yang mana paling mujarab. Nak tengok kehebatan Islam di luar negara, kehebatan Al-Qassam, kehebatan Afghanistan menewaskan pasukan Rusia, semuanya dengan qiyam bangun malam, dengan orang kata subuh berjamaah. Kalau nak jadi tentera Qassam, dia ada tukang pemantau tengok. Dia ni sebelum nak jadi tentera apa kedudukan dia, sembahyang jemaah tinggal ke tidak 5 waktu. Tinggal 1 waktu kira tak lulus nak masuk tentera Al-Qassam. Yang boleh masuk lulus ni yang macam mana tu? 5 waktu jemaah tak pernah tinggal. Itu memang waranti dia. Memang mantap lah kata orang katakan. Memang layak untuk mencapai kemenangan. Kenapa? Itu kekuatan Islam. Tapi orang munafik dia tak kuat dekat situ. Dia tak kuat dekat situ. Lagi-lagi subuh. Kalau kena serang dia subuh memang innalillah selalu. Kalau kena serang dengan apa nama orang ramai tu okey lagi. Tapi kalau serangan jantung turun meninggal, senang cerita kan? Tak payah dibunuh, kena serangan jantung kan? Jadi Nabi SAW sebutkan apa? Ini petanda awsat, makna petanda pertengahan sebelum berlakunya kiamat. Orang jahat makin hari makin ramai. Orang semakin hari semakin tak dengar lagi kata-kata Islam, tak menghargai para alim ulama, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi merujuk kepada hadis Nabi SAW. Ini terjadi. Bila itu terjadi tuan-tuan, maka orang dah tak ada pegangan, pahaman dia pahaman yang banyak salah. Tuan-tuan kalau tengok balik pahaman-pahaman yang salah, kan kalau kita tengok di Baghdad. Di Baghdad di sana tuan-tuan, ya, dia ada satu Kaabah. Di tanah Karbala sana dia buat satu Kaabah. Orang Syiah buat satu Kaabah. Pahaman orang di sana tuan-tuan, saya rasa heran kenapa mereka tetap nak mencaci maki Abu Bakar, Umar dan juga Aisyah. Apa masalahnya? Kita tak hidup zaman Sayyidatina Aisyah, tak hidup zaman Abu Bakar, tak hidup zaman Osman, zaman Umar. Tapi kalau nak masuk ke kawasan Kaabah tersebut, kita tidak dapat kalau orang nak pergi lah, jangan duk pergi lah, senang cerita. Ni cerita kalau orang nak pergi tu. Pahaman dia masih duk faham lagi. Nak jalan ke Kaabah sana tu, satu Kaabah tu dah tak betul dah. Kemudian jalan lantai nak masuk tu, dia tulis di lantai tersebut Abu Bakar, Umar, Osman, pijak nama ni. Itu kan pahaman yang salah.
Kalau di Syria, kalau kita tengok di Syria hari ni, tuan-tuan, orang yang nak buat baik tu sikit, yang nak mempertahankan Islam tu sikit. Yang ramainya adalah pahaman yang salah, seperti pahaman Syiah tu, duk serang habis-habisan. Bertubi-tubi, tak cukup lagi dengan tu, gabung pula dengan Rusia, tak apa kejadahnya. Tak cukup lagi lepas ni gabung dengan mana? Gabung pula dengan perisi Israel. Tak cukup lepas ni gabung pula dengan Syiah Lebanon. Gabung dengan Iran. Lawan dengan tentera yang jumlahnya sedikit. Kalau tuan-tuan turun di Bandar Hom, bukan besar macam Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Bandar Hom tu kecil, pekan dia kata orang. Tapi Bandar Hom tu sampai hari ni dapat dipertahankan tuan-tuan. Walaupun darah hari-hari tumpah di sana. Bandar Halab walaupun besar sikit daripada Bandar Homs, besar sikit je. Sampai hari ni tak boleh selesai. Pasal apa? Nak bagi tahu orang sikit ni mereka berjuang atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah datangkan bantuan dan Allah datangkan kemenangan. Lagi antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak akan menjadi berani melarang ataupun melawan orang-orang tua. Ini salah faham, takut kita salah faham. Maknanya budak-budak ni dah berani melawan cakap orang tua, tuan. Kita kena faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi, anak-anak berani lawan cakap orang tua atau budak-budak berani lawan cakap orang tua. Satu fahaman yang betul, satu fahaman yang salah. Fahaman yang betul yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak tadi berani lawan cakap orang tua tegur, buat tak tahu, buat tak elok. Yang ni yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Antara fahaman yang salah ni tuan-tuan, bila anak-anak tegur ayah, kenapa tak pergi sembahyang jemaah? Jangan kita kata kau jangan melawan cakap aku, Nabi dah larang. Oh, macam tu pula. Itu fahaman salah. Menegur kepada perkara-perkara yang baik itu bukan mendatangkan kemarahan. Maksudnya apa? Bukan sebab yang dinyatakan oleh Nabi SAW anak-anak berani melawan orang tua-tuanya ataupun berani menegur orang tua, berani tengking orang tua. Engkau apa hal? Engkau suruh aku sembahyang, kau macam mana? Tuan-tuan, yang itu memang yang dinyatakan oleh Nabi. Tapi kalau fahaman yang salah ni tuan-tuan, anak-anak piazan dekat masjid, surau Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak budak kecil piazan, orang tua dekat luar duk isap curup lagi. Anak-anak habis azan, habis itu semua siap azan, kemudian dia bagi tahu pakcik-pakcik dekat luar, berhentilah isap rokok, tua dah, sikit lagi meninggal tu. Contohlah kan. Oh, orang tua-tua kat luar tak boleh pantang tu nenek kata, engkau ni budak kan, samsing, engkau ni berani tegur. Tak dengar ke Nabi kata apa? Dia salah faham tu. Nabi kata anak-anak berani melawan orang tua, maknanya bila ditegur, orang tua menegur engkau buat perkara yang salah, maka budak tadi menengking dan melawan, itu menunjukkan apa yang ada dalam hadis. Tapi kalau anak-anak itu tegur kepada perkara-perkara yang baik, kita rasa marah, itu berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kita yang keras hati, kita yang tak boleh terima apa yang telah disampaikan oleh anak-anak sebagai nasihat. Sebab ada teguran itu bukan semestinya orang tua-tua kena nasihat orang muda. Dah, orang muda pun kadang-kadang kena nasihat orang tua-tua, tak ada masalah. Ad-dinun nasihah. Nasihat ni terbuka untuk semua. Bukan kira taraf aku orang tua tak payah bagi nasihat. Semua orang boleh terima nasihat. Tak kira tua, tak kira muda, semua kena terima nasihat. Kadang-kadang kita ni bukan perfect 100%. Lagi-lagi kalau kita dah tua. Ada tua tengok anak tu kesian, tengok abah aku ni diisap rokok curut tu kan. Sampai terbatuk. Sembayang pun dah orang kata jantung gegar dah sekali batuk. Tak berhenti-berhenti batuk sampai ganggu orang sembayang. Anak bagi nasihat, berhentilah isap rokok tu. Engkau siapa? Engkau nak tegur aku kenapa? Engkau tu budak. Kau buat cara engkau sudah, aku ni orang tua. Hormat sikit. Yang tu pahaman yang salah. Contoh kan, dia tak boleh tegur sikit melenting tuan-tuan. Tu silap kita, bukan silap dia, silap kita. Tapi kalau silap dia, kita tegur, dia melawan, itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Orang jahat bertambah ramai, budak ni dia tak boleh dengar lagi nasihat orang tua-tua. Nasihat tu, maksud nasihat, apa makna nasihat? Nasihat pun dia ada dua kategori. Satu nasihat baik, satu nasihat yang tak baik. Nasihat yang baik suruh kita melakukan kebaikan. Nasihat yang tak baik, aku nasihatkan kalau kau nak menyelamatkan ekonomi, kau naikkanlah harga barang. Itu nasihat yang tak baik kan? Nasihat ada berbagai nasihat. Dia bukan kira teliti, nasihat ni baik belaka, tak. Dia kadang-kadang ada nasihat, ada nausihat. Nasihat untuk agama ni maksudnya nasihat yang baik. Nasihat yang tak baik itu macam mana? Bila ditegur, mana suruh buat jahat lagi tapi dengan cara yang lain. Aku cadangkan, aku nasihatkan, kau larilah keluar, kau dah cari kau dah ni, kau dah banyak buat hal ni, keluarlah kita.
Nasihat macam ni pun tak boleh juga. Maksud nasihat disebut nasihat perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Pertanda ni tuan-tuan, Nabi tak pernah berbohong. Kalau kita menilik sifat Nabi SAW, sifat Nabi-Nabi yang lain, apakah sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ambil hak mula-mula, siddiq. Nabi tak pernah berbohong. Makna Nabi kata peristiwa akhir zaman itu yang akan berlaku esok. Hari ni kita tengok anak-anak yang tak tahan tu, orang tua tu pergi ajar anak. Kan saya tengok ada bila kuliah di Kelang sana, ada satu kereta Nazariah, bagi anak sedut vape atau vape tu kan, rokok elektronik tu kan. Tengah bawa kereta, anak hulur kepala ke atas, petang-petang kereta ada bumbung terbuka, hulur kepala anak ke atas, semua asap. Budak kecil diajar oleh orang tua. Tu memang orang tua orang ajar. Dalam Facebook ditayangkan satu video, seorang ibu pegang vape isap sepur ke muka anak dan suruh anak seorang satu terat ambil semua. Ni budaya di mana tuan-tuan? Ni in Malaysia sahaja. Dia ajar anak-anak begitu. Tuan-tuan, patut orang lain yang nampak kena tegur. Saya pasal dalam kereta, kalau saya horn berhenti kan, saya buat situ je kan. Apa punya orang tua tak betul ni kan. Kalau Samsung lah, kalau tak Samsung tak ada macam tu tuan-tuan, jangan risau. Kalau saya Samsung saya berhenti kan. Jiwa saya bukan jiwa Samsung, jiwa Samsung je tuan-tuan. Baik muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Ini yang disebut oleh Nabi. Orang jahat hari ni dah tak segan silo lagi dah, kan? Lawanlah siapa-siapa pun. Tengok dia ni ulama dah tak ada hormat. Dulu tuan-tuan, kalau kita tengok dulu zaman saya kecil-kecil di masjid-masjid kampung. Contoh, saya pernah sembahyang di masjid di Surau Ladang Bikam di Perak sana, kampung. Dia dekat luar tu dia ada buat satu pangkin, tempat duduk orang tua-tua lepas sembahyang pergi cucuk rokok belakang tu. Datang awal tu yang tak tahan tu. 7.30 contoh maghrib 7.30 kan. Pukul 7 datang dulu dah. Duduk dekat pangking tu dengan kawan-kawan dia yang lain, duk cucuk balut-balut rokok daun tu, pu duk isap. Sekali Tok Imam datang. Tok Imam je. Bukan ustaz, bukan alim ulama, Tok Imam datang. Rokok tu simpan. Hak jenis terror sikit, lipat masuk dalam mulut. Punya segan nak buat jahat depan Tok Imam. Itu dulu, sekarang tak ada.